Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so untuk PTPR kita hari ini, kita akan masuk bab baru. Okay, ini adalah bab kedua akhir lah. Kamu ada semuanya 6 bab. So, ini adalah bab kedua akhir. Ini adalah bab ketiga akhir. Okay, kamu sebenarnya ada 7 bab semuanya. So, kita dah masuk bab 5. Okay, so bab 5 adalah bab elektronik. Okay, bab elektronik di mana bab ini banyak kita cerita tentang komponen elektrik lah. Okay, komponen elektronik. Okay, seperti contohnya transistor, diode lah. Itu antara dua yang kita akan belajar. Okay. So, untuk subtopik 5.1 kita akan belajar itu apa itu elektron. Okay, seperti biasa. Sebelum kita masuk 5.1, kita tengok dululah apa dia standard pembelajaran untuk subtopik elektron ini. Okay. Yang pertama adalah menerangkan pancaran term ion dan juga sinar katod. Maksudnya kamu terangkanlah apa itu pancaran term ion dan sinar katod. Okey. Kedua, menerangkan kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. So, apa pengaruh dia lah. Okey. Yang ketiga, menentukan halaju elektron dalam tiub sinar katod. Okey, hanya yang ketiga ini saja yang melibatkan pengiraan. Yang kedua ini semuanya adalah kamu kena hafal lah. Okey. Ilmu sedia ada adalah sifat elektron. Okay, ini kita tak belajar dalam fizik lah, tapi dalam kimia kamu belajar. Okay, so sifat elektron ni maksudnya macam berapa jisim dia, berapa dia punya halaju, charge-nya berapa. Itu je lah. Okay, tak banyak pun. So kita tengok 5.1 elektron. Okay, pancaran term ion dan juga sinar katod. Okay, pancaran term ion dan sinar katod. Okay. Anda dalam mengetahui definisi arus ialah kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Okay, ini kita belajar dalam bab 3 atau silap saya 3 atau 4. Okay. Arus elektrik terhasil apabila zarah bercas iaitu elektron mengalir dalam satu konduktor. Bolehkah elektron bergerak melalui vacuum tanpa konduktor? So, arus elektrik ini kita belajar bahawa elektron ini boleh bergerak kalau ada medium. So, sekarang ni kita tak ada medium. Okay. Dicakap kat sini kalau melalui vacuum, bolehkah elektron itu bergerak melalui vacuum? Okay, tanpa konduktor. Konduktor dia medium lah. Sekarang ni kita tak pakai konduktor tapi dalam vacuum, maksudnya tak ada apa-apa kat situ lah. Okay, so kita tengok kat sini pancaran term rajah 5.1, pancaran term ion dan penghasilan sinar katod dalam tiub vacuum. Okay, inilah. Okay. Rajah 5.1 menerangkan pancaran term ion dan penghasilan sinar katod dalam tiub vacuum. Okay, menggunakan bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okay, so kita boleh nampak kat sini lah. Okay, first kali kita boleh nampak kat sini bekalan kuasa. Okay, 6 volt. Okay, yang voltan lampau tinggi ni kat sini. Okay, bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okay, kita ada filamen tungsten. Okay, kemudian kita ada katod lah. Okay, katod, kalau ada katod mesti ada anod. Okay, kemudian ada satu tube kaca. Okay, di mana kita akan vacuumkan dia lah. Okay, kemudian elektron akan mengalir daripada katod ke anod. Okay, so kita tu maksud kita tak milliammeter. Okay, MA ni bukannya ammeter ya. Ini adalah milliammeter. Okay, sebab ada M kecil tu kan, itu adalah imbuhan untuk milli. Okay, kita tengok sini. Nombor 1 ini adalah katod, nombor 2 ini adalah anod. So kita kalau kita tengok set seterusnya dia akan bersambung lah. Okay, dengan gambar rajah ini kan, ketiga adalah bekalan kuasa voltan tinggi. Saya sebut bekas. Okey, tengok yang pertama. Nombor 1. Nombor 1 ini dia bercerita tentang katod lah. Nombor 1 ini dia bercerita tentang katod. Okey. Nombor 1 ini dia bercerita tentang katod. Okey. So, terdapat banyak elektron bebas dalam seutas dawai logam seperti filamen tungsten. Okey. Apabila bekalan kuasa AC ni arus terus 6 volt dihidupkan, suhu filamen tungsten akan meningkat dan elektron bebas itu akan memperolehi tenaga kinetik yang cukup untuk terpancar keluar daripada permukaan logam. Okey, pancaran term ion ialah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey, so apa ini saya cerita? Mana dia? Okey. So tadi kita tengok ada filamen tungsten. Okey. So kemudian kita ada katod lah. Kemudian kita ada katod. So filamen tungsten ni bila kita on, so suhunya akan meningkat lah. So dia akan jadi panas. Okay.
So, bila dia panas, filamen tungsten ni juga akan memanaskan katot ini. Okey, di dalam katot ini sudah ada elektron. Okey, dalam katot ini ada elektron. Okey, ada elektron bebas. Okey, walaupun bebas tapi dia terperangkap dalam katot sajalah. Okey, jadi apabila filamen tungsten ini dipanaskan, so dia akan memanaskan katot. So, bila katot panas, elektron bebas dalam katot ini akan menerima tenaga. So, dia akan menerima tenaga, hinggalah tenaganya cukup untuk elektron itu semua keluar. Daripada katot itu. Cukup keluar, kiranya elektron ini akan menerima tenaga daripada filamen tungsten, tenaga haba filamen tungsten, hinggalah tenaga yang dapat oleh elektron bebas ini mampu untuk menyebabkan dia terpancar keluar daripada katot. So perkataan term ion datang daripada ini. Ter ni sebenarnya adalah thermal. Thermal. Ion ni ion lah. So thermal ini bila bercakap tentang thermal, maksudnya kita akan kaitkan dia dengan haba. So ion ini, dalam kes ini kita kaitkan dengan elektron lah. Kita kaitkan dengan elektron. So kita sama cerita tentang elektron. So datanglah perkataan term ion pula saya kata. Term ion. Term ion. So daripada ini haba dan elektron ini kita boleh nampak lah. Definisi pancaran term ion adalah pemancaran elektron. So elektron itu tadi adalah ion. Daripada permukaan logam yang dipanaskan. So datangnya perkataan pancaran term ion. Datang daripada perkataan thermal dan juga ion lah. Thermal itu merujuk pada haba, ion itu merujuk pada elektron. Dua ini dia bercerita tentang anode lah. Tapi saya tengok ni macam cerita tentang anode juga lah ni. Dia anggap saya lah cerita tentang anode. Dalam tiup kaca yang vacuum, elektron dapat memuncul ke anode tanpa berlanggar dengan molekul-molekul udara. Maka tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan laju maksima. So kita ada katot. Kita ada anode. Disebabkan ini vacuum, jadi tiada molekul-molekul udara yang lain. So apa yang berlaku adalah, so kita tahu katot akan tertarik kepada anode, elektron akan tertarik pada anode lah kan. So dia akan terus pergi ke sana. Tanpa dia perlu berlanggar dengan apa-apa. Maksudnya elektron ini tidak akan terion ke, ataupun dia tidak akan mengion molekul-molekul udara. Sebab dalam tiup kaca itu, mana saya punya ni. Sebab dalam tiup kaca ini adalah vacuum, maksudnya tiada udara. So elektron ini akan direct terus pergi ke anode. So bila direct ke anode, dia tidak mengion apa-apa molekul. Jadi kita boleh beranggapan bahawa tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan laju maksimum. So laju maksimum ini adalah yang kita akan cari nantilah dalam standard pembelajaran yang ketiga kita tengok tadi. Seterusnya yang ketiga ini dia bercerita tentang bekalan kuasa voltan lampau tinggi. So apabila tiup vacuum disambung kepada suatu bekalan kuasa voltan lampau tinggi, elektron-elektron yang terpancar di katot akan tertarik ke anode pada kelajauan yang tinggi membentuk alur elektron. Alur ini dia bahasa Inggerisnya adalah beam lah. Mungkin kamu tak biasa dengar perkataan alur. Siapa main game biasa dengar lah kan perkataan beam tu apa kan. So alur elektron ni dalam bahasa Inggeris elektron beam. Alur elektron yang berkelajuan tinggi ini dikenali sebagai sinar katot. So ini adalah definisi sinar katot. Alur elektron yang berkelajuan tinggi. Alur elektron tersebut melengkapkan litar bekalan voltan lampau tinggi dan bacaan miliameter menunjukkan pengaliran arus itu berlaku. So ini gambar rajah dia. So kita nampak lagi ke sini. Filamen tungsten akan memanaskan logam. Bila dia memanaskan logam, elektron bebas dalam logam ini akan terkeluar. So kat sini proses dia keluar itu kita panggil sebagai term ion. Proses dia keluar itu kita panggil sebagai pancaran term ion. Elektron dalam logam ataupun elektron dalam katot itu keluar. Itu adalah kita panggil sebagai pancaran term ion. Bila elektron tadi tu bergerak daripada katot ke anode, kita panggil sebagai sinar katot.
kita panggil sebagai sinar katod. Okay, sinar katod adalah alur elektron yang berkelajuan tinggi. Okay, tapi saya rasa kalau SPM kamu sebut alur elektron ni pun saya rasa dah betul dah. Okay. Jika sambungan kebekalan kuasa voltan tanpa tinggi disongsangkan, bilik emitter tidak menunjukkan sebarang bacaan. Okay, so jadi kalau bekalan kuasa voltan tanpa tinggi kamu tersalah pasang, so bilik emitter tu tidak akan menunjukkan bacaan lah. So maksudnya kamu kena terbalikkan dia semula. Okay, graf di bawah menunjukkan graf arus melawan voltan bagi diode term ion. Hal ini menunjukkan bahawa diode term ion ialah komponen bukan ohm. Okay, so kenapa bukan ohm? Sebab sepatutnya kalau hukum ohm dia mesti straight line lah. Okay, bukan macam ini. Kalau ini kita kata meningkat. Okay, kita kata meningkat. Okay, rintangan dia meningkat. Okay. Okey, kita tengok sekarang kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan juga medan magnet. Okey. Sinar katod ialah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi dalam vacuum. Okey, cakap tadi. Ciri-ciri sinar katod boleh dikaji menggunakan tube pemesongan dan juga tube palang multis. Okey. So, tube pemesongan tu apa yang inilah? Ini adalah tube pemesongan. Okey. So, kita tengok macam ni. Aktiviti 5.2 mengkaji kesan medan elektrik ke atas sinar katod menggunakan tube pemesongan. Okey, tube pemesongan ni adalah radar je lah. So, susun radar seperti ini. Okey, kalau kita tengok apa yang beza dekat sini. Okey, kita ada katod, kita ada anode, kemudian kita ada kat sini. Nampak tak? Okey, ini ada tambahan yang barulah. Okey, tadi gambar dalam buku teks, buku surat sebelum ini hanya stop dekat anode saja kan. So, sekarang kita ada satu komponen tambahan. Okey, nombor 2. Hidupkan switch S1. Mana S1? Okey, ini switch S1. Okey, pada bekalan kuasa 6 volt dan switch S2 voltan lampau tinggi kat sini. Okey, dia suruh on kan, lepas tu dia suruh kita tengok apa pemerhatiannya lah. Okey. Okey, kemudian hidupkan switch S3. Mana S3? Okey, ini S3. S3 ni berada pada komponen yang baru itu. Okey. Pada bekalan kuasa voltan lampau tinggi yang disambungkan ke pelat pemesongan. So, pelat pemesongan inilah. Okey. Ni, dua ini. Okey, ada positif, ada negatif bergantung kepada sambungan. Ini sambungan terminal negatif, so ini akan jadi negatif lah. Okey, ini akan jadi positif. Okey, kalau gambar tak jelas, cuba tengok dalam buku teks kamu lah. Okey, perhatikan pesongan sinar katod pada grid Van der Waals. Okey, so mana grid Van der Waals? Inilah, kamu nampak yang macam petak-petak ni macam graf ni. Ini adalah grid Van der Waals. Songsangkan sambungan pada bekalan kuasa voltan lampau tinggi yang disambungkan ke plat pemesongan. Okey. So, dan ulangi langkah 3. So, masuk kat sini. Tadi kamu tak sini negatif, sini positif. So, kan tukar. Ini negatif, ini positif. Okey. Kita baca balik. So, songsangkan sambungan pada bekalan kuasa voltan lampau tinggi sambungan. Itulah. Okey. Tadi atas ni positif. Okey, bawah ini negatif. Okey, sekarang kita tukar atas ini negatif, bawah ini positif. Okey. Nyatakan pemerhatian anda pada grid Van der Waals bila S1 dan S2 dihidupkan. Okey, kita tengok kat sebelah ada. Okey, S1, S2 dan S3 dihidupkan. Kemudian S1, S2, S3 dihidupkan dengan beza keupayaan pelat pemesongan disongsangkan. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Kita tengok yang kat ini saja dulu lah. Okey, kita tengok yang ini saja dahulu. Okey, sebab kita sedang tengok kesan sinar katod di bawah pengaruhan medan elektrik. Okey, ini adalah medan elektrik lah. Okey, menyebabkan tiup pemesongan. Okey, so yang first dia kata, yang A ini tadi dicakap. Okey, apabila switch S1 dan S2 dihidupkan, so kita boleh nampak dekat grid Van der Waals. Okey, grid Van der Waals. Okey, grid Van der Waals kita boleh tengok kat sini. Okey, dia straight line saja. Okey, dia straight line. Sinar katod bergerak secara lurus. Okey, kenapa dia bergerak secara lurus? Sebab dia dari awal lagi dah straight line. Okey, dari katod ke anode pun memang akan ada straight line. Okey, elektron itu bergerak pada garis yang lurus. Jadi dia akan terus melurus lah. Okey, sebab kenapa? Sebab S1 dan S2, S3 tak dihidupkan. S3 mati masa ni. Okey, S3 mati, off lah kiranya. Okey, so tak ada cas. Ini tak ada cas, ini pun tak ada cas. Okey, jadi bila tak ada cas, dia straight line sajalah. Okey. Kemudian S1 dan S2 dan S3 dihidupkan. Okey. Yang ini yang pertama tadi. Okey, positif dekat atas, negatif dekat bawah. Waktu itu disuruh repeat.
next negatif atas, positif bawah. So kita boleh nampak kat sini bahawa alur elektron itu tadi, okey, sinar katot tadi akan terpesong ke arah positif. Okey. Manakala yang tadi pun sama nampak di bawah. Okey, sebab apa? Sebab positif sekarang dekat bawah. Okey, kenapa? Okey, kerana sinar katot itu bercas negatif. Okey, kenapa dia bercas negatif? Sebab ada elektron. Okey, sinar katot itu sendiri definisinya adalah alur elektron. So kita tahu elektron, okey, casnya adalah negatif. Ini maksud saya tadi. Okey, kamu kena tahu at least sifat elektron itulah. Okey, elektron bercas negatif. Okey, sinar katot boleh dipesongkan oleh medan elektrik dan terpesong ke plat bercas positif membentuk laluan jenis parabola. Okey, bentuknya mana? Okey, membulat macam inilah. Okey. So kat sini kita boleh nampaklah. Sinar katot boleh dipesongkan oleh medan elektrik. So sinar katot boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Itu konklusi yang kita boleh dapat daripada aktiviti 5.2 ini. Okey. Okey. Yang ini Pala Maltese. Next slide. Okey, ini adalah untuk mengkaji kesan tadi medan elektrik kan, ini medan magnet pula. Okey, dalam tiup Pala Maltese. Dia punya ni sama saja, cuma bezanya kat sini. Nampaklah beza kat sini. So ada tanda cross dekat sini. Ini kita panggil sebagai Pala Maltese. Okey, dan ada bayang-bayang lah. Okey, screen pendaflow. Okey, bayang-bayang ini pun sebenarnya sudah merujuk bahawa sinar katot ini bergerak lurus. Okey, macam cahaya matahari lah. Okey, dia bergerak lurus. Sebab tu ada terbentuk bayang pik tu. Ini adalah salah satu sifat jugalah yang kamu kena tahu. Walaupun tak ada dalam tiup, tak ada dalam stadium pembelajaran, kamu kena tahu. Okey, tak mustahil dia tanya. Okey, ini dah keluar SPM 2020. Okey, sudah keluar SPM 2020. Soalan 7 ke 8 lah. 7 atau 8, saya pun tak sure. Okey, so nak cakap dia mungkin tak keluar dah pun saya tak berani cakap lah. Okey, kalau kamu silibus baru. Okey, nombor 2. Hidupkan S1 pada bekalan kuasa 6 volt. Okey, sama saja. Okey, kemudian disuruh hidupkan S2. So, S1 dekat sini. S2 dekat sini. Okey. Dan perhatikan semula bayang-bayang yang dihasilkan pada screen pendaflow. Okey. Dekatkan kutub utara magnet ke sisi kanan tiup Pala Maltese dan perhatikan perubahan pada bayang-bayang. Okey. Dekatkan kutub utara magnet ke sisi kanan. So, sisi kanan maksudnya sebelah sini lah. Okey, sisi kanan Pala Maltese. Sinilah belah sini. Okey, bukan sebalik sini ya, sebelah sini. Okey. Okey, catatkan semua pemantian anda. Okey, macam biasa. Okey, terangkan pemantian anda apabila kutub utara magnet didekatkan pada sisi kanan tiup mata samalah. Okey, ini S1 dihidupkan, ini S1 dan S2. Ini adalah switch S2 dan S2. Salah, saya S1 dan S2. Okey, bukan S2, S2 ya. S1, S2 dihidupkan dan kutub utara magnet didekatkan pada sisi tiup Pala Maltese. Okey. So, kita tengok. Okey, kita tengok yang bahagian ini pula. Okey, tiup Pala Maltese melibatkan magnet lah. Okey, medan magnet. Okey, kenapa kita kata melibatkan medan magnet? Okey, inilah dari mana saya punya anak panah ni. Okey, inilah. Oh, boleh padam macam tu ya? Okey, tak tahu pula. Okey, so kita tengok di sini tiup Pala Maltese. So, ini berkata S1 dihidupkan. Okey, cahaya dari filamen tungsten yang panas, okey, dihalang oleh objek legam. Objek legam itu Pala Maltese lah. Untuk menghasilkan bayang-bayang. Okey, ini membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Okey, cahaya ataupun sinar katot ini bergerak lurus. Okey, saya lagi prefer kamu kata sinar katot lah. Okey, sebab kita dalam cerita tentang sinar katot. Kalau cahaya ini terlampau umum sangat. Okey, kemudian S1 dan S2. Okey, sinar katot dihalang oleh Pala Maltese untuk menghasilkan bayang-bayang. Okey, sinar katot bergerak secara lurus. So, macam tadi juga bila S1 dan S2, okay, Pala Maltese ini masih lagi ada masih lagi menghasilkan bayang-bayang. Okey, sinar katot juga menghasilkan kesan berpendaflow. Okey, pada skrin di sekeliling bayang-bayang. Hal ini menunjukkan sinar katot mempunyai momentum dan kinetik. Okey, dan tenaga kinetik. Okey, so apa yang berlaku adalah kalau tadi just bayang-bayang pun ada macam cahaya cerah kat belakang ni. Okey, tapi kalau S1 dan S2 dihidupkan, okey, S1 ini
S2 ini dihidupkan. So, dia akan menghasilkan kesan berpendar flow. Kesan berpendar flow tu apa? Dia akan menghasilkan cahaya hijau lah. Okey, cahaya yang berwarna hijau. Okey, cahaya berwarna hijau. Okey, bila nampak macam ini membuktikan bahawa sinar katod ini mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Kenapa? Okey, kerana elektron ini bergerak. Okey, elektron ini bergerak. Bila bergerak, dia ada hal laju. Okey, bila ada hal laju, dia mesti ada tenaga kinetik lah. Okey, mesti ada tenaga kinetik. Okey, di mana rumusnya adalah setengah mv kuasa 2. Okey, ini form 2 form 3 tak silap saya akan belajar. Okey, tenaga kinetik dalam kat fizik biasa kita sebut EK lah. Okay, kinetic energy. K kecil kat sini. Okey. Okey, dan juga dia ada momentum. Bila ada hal laju juga maksudnya dia ada momentum. Okey, kenapa? Ingat balik rumus momentum. P itu adalah momentum sama dengan mv. Jisim darab hal laju. Okey, itu maksudnya lah. Okey, kiranya kali tadi ini nak membuktikan yang cahaya ini bergerak lurus. Yang kedua ini nak membuktikan bahawa mempunyai momentum dan juga tenaga kinetik. Okey, S1 dan S2 dihidupkan dan magnet dilekatkan pada tiub. Okey, satu bayang-bayang akan dihasilkan oleh cahaya filamen tungsten yang panas. Okey, samalah ini macam yang S1 saja tadi yang atas ini. Okey, ini atas ini. Okey, kita buat atas ni jugalah. Dia menyebabkan yang inilah. Okey. Ini tak Okey, sebab cahaya ini berwarna hijau. Okey. Satu bayang-bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesonan sinar katod apabila magnet bar satu bayang-bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesonan sinar katod apabila magnet bar dilekatkan pada tiub. Okey, arah pemesonan sinar katod boleh ditentukan oleh petua tangan kiri. Okey, so boleh pakai petua tangan kiri lah. Okey, kalau ingat balik kalau petua tangan kiri, flaming macam mana? Okey, ibu jari ni adalah arah arus. Okay, jari kelingking, jari apa ni? Jari sebelah dia lah. Saya pun tak ingat apa nama jarinya. Okey, adalah arah medan magnet. Okey, kemudian jari tengah ini adalah arah arus. Sorry. Jari tengah ini adalah arah arus. Okey, jari sebelah tengah ini adalah arah medan magnet. Ibu jari adalah arah daya. Okey, itu baru betul lah. Kita nak cari daya. Okey, arus ini macam mana arah arus ini bergantung kepada arah sinar katod tu lah. Okey, bila dicakap tentang arah arus dalam bab ini maksudnya dia merujuk kepada sinar katod. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok arus elektrik dengan sinar katod ni sebenarnya benda yang sama. Bezanya arus ni melalui konduktor. Sinar katod ni tiada konduktor dalam vacuum. Kenapa saya kata sama? Sebab dua-duanya adalah elektron yang bergerak. Okey, kedua-duanya adalah elektron yang bergerak. Ini pula saya boleh padam sendiri macam ni. Boleh tak ke? Tak boleh. Okey, so itulah dia punya. So kat sini kita boleh katakan, okey, satu bayang-bayang yang dihasilkan, kita betul lah saya kata tadi, ini adalah merujuk kepada yang atas. Ni. Okey, kemudian yang kali ini, satu bayang-bayang lain akan dihasilkan. So, ini merujuk pada S1 dan S2 yang dihidupkan. Sebab kita boleh nampak kat sini, ini bayang-bayang dia yang pertama. Okey, nampak tak? Okey, kemudian ada satu lagi bayang-bayang kat sini. Okey, separuh dia. Dan warna hijau ni pun kat separuh. Maksudnya, dua-dua ini bertindan dengan dalam keadaan yang ini yang bergerak. Okey, ke atas ke bawah. Okey, biasanya dia ke atas atau ke bawah. Okey, kalau SPM tahun lepas dia ke bawah. Jawapannya dayanya ke bawah. Okey. Yang bayang-bayang ini adalah arah daya yang kita nak tengok nanti. Okey. Okey, ini adalah hal laju elektron. Okey, dia punya calculation. Okey, dan cara mana nak kira hal laju elektron dalam tiub sinar katod. Okey. So, ini rumus dia. Okey. E sama dengan EV. Okay. E ini adalah tenaga kupayan elektrik. Kita dah belajar dalam bab 2 hari tu. Bab 3 kot. Tak maaf lah. Saya pun tak berapa nak ingat sangat. Okay. E sama dengan PT. Okay. Rumus ni mungkin kamu pernah jumpa. Kamu rasa macam pernah nampak lah. Okay. So, E ini adalah tenaga kupayan elektrik ataupun tenaga elektrik. E kecil ini adalah cas satu elektron. Ini adalah cas.
Okey. So maksudnya nilainya adalah malar lah. Okey, tak perlu hafal. V ini adalah beza keupayaan. Okey, beza keupayaan antara katot dengan anode pada bekalan angkuasa VLT. Okey, kalau ikut dalam kita punya inilah ada kat sini dah gambar aja aja. Okey. So, cas satu elektron adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okey. Apabila bekalan kuasa voltan lampau tinggi dihidupkan, elektron akan ditarik oleh anode yang berkeupayaan positif. Oleh sebab tiada molekul udara dalam hidup kat vacuum, elektron akan memecut ke anode tanpa sebarang pelanggaran. Elektron-elektron ini akan memperoleh laju maksimum. Okey, Vmax. Kamu nampak sini Vmax apabila tiba di anode. Okey, so asalnya rumusnya adalah E sama dengan EV. Okey, kemudian menggunakan prinsip keabadian tenaga, iaitu tenaga tidak boleh dihapuskan tapi boleh berubah bentuk. So kat sini apa yang berlaku adalah tenaga keupayaan elektrik tadi telah ditukarkan menjadi tenaga kinetik maksimum. Okey, semasa pancaran term ion dia keluar tu. Okey, ingat balik pancaran term ion tu bila elektron itu keluar daripada katot. Okey, so dia ada tenaga keupayaan elektrik. So bila dia start bergerak pergi ke anode, so bila dia bergerak, dia tenaga keupayaan elektrik itu telah bertukar kepada tenaga kinetik maksimum sampailah dia berlanggar sini. Sampai dia berlanggar sini, so semua tenaga keupayaan elektrik tadi telah tukar kepada tenaga kinetik. Okey. Dan kes ni maksimum lah sebab dia dah berlanggar dah. So, kita boleh kata dekat sini, saya padam balik lah. Tak nak pula. Boleh. So, berdasarkan tenaga keupayaan, prinsip keabadian tenaga, so tenaga elektrik adalah bersamaan dengan tenaga kinetik. Okey, so tenaga elektrik tadi kita boleh tengok dekat sini. E sama dengan EV. So, EV ini adalah charge, ingat balik, ini adalah beza keupayaan. So, EK setengah M V kuasa 2 V ini adalah V maksimum. Okey, M ini adalah jisim elektron. Okey, so jisim elektron adalah malar. Okey, V ini adalah laju elektron. Okey, so soalan suruh kamu cari yang inilah biasanya. Okey, so buat macam mana? Macam biasalah, pindah. Okey, so kalau kita nak cari Vmax saja, okey, kita boleh tengok kat sini. So 2 EV bahagi dengan M. Okey, punca kuasa 2. Ini rumus dia lah. Okey, saya lukis cantik sikit. Vmax sama dengan EV. Okey, bahagi dengan M. Sorry, 2 EV. Okey, punca kuasa. Okey, so ini adalah dia punya rumus. Okey, biasanya memang suruh cari hal laju lah. Okey, yang biasanya memang suruh cari hal laju. Okey, jaranglah cari V. Ingat memang tak suruh carilah sebab memang dah ada nilai diberi. Melainkan kalau disuruh cari, so jawapan kamu, kalau disuruh cari E, jawapan kamu mesti around macam ini, 1.6 darab 10 kuasa negatif 9 coulomb. Kalau disuruh cari jisim elektron, so mesti nilai kamu macam inilah, 1.1 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram. Okay, ini adalah contoh. Okay, contoh dia punya calculation. Okay, rajah 5.5 menunjukkan alur elektron dari katot yang dipecut ke arah anode dalam ruangan vacuum. Okay, beza keupayaan melintasi katot dengan anode ialah 550. So, kita kat sini V adalah 550 voltan. Okay, berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? Okay, so kita guna rumus E sama dengan EV lah. E sama dengan EV. So, E dah ada, V dah ada. Ganti, darab saja. Kamu akan dapat 8.8 lah. Okey. Kemudian, berapakah tenaga kinetik yang diperolehi elektron apabila tiba di anode? Okey. So, ini dikata berapakah tenaga kinetik yang diterima. Okey. So, berdasarkan prinsip keabadian tenaga, kita cakap tadi, tenaga elektrik adalah sama dengan tenaga kinetik. Jadi, jawapannya samalah. Sama dengan apa? Sama dengan tenaga elektrik tadi. Okey. A dengan B ni lah. Okey, kemudian C. Berapakah hal laju maksimum elektron ketika sampai di anode? So, kita guna rumus Vmax tadi.
sama dengan 2 EV punca kuasa bahagi dengan M. So, semua maklumat sudah ada. Okay. E dah, cas elektron ada dah. V pun dah ada tadi dah, 550. Okay, Gaussian pun dah ada. So, ganti saja kamu dapat 1.39 darab 10 kuasa 7 meter per saat. Okay. So, itu sahaja untuk kita punya subtopik 5.1. Kita tengok praktis formatif 5.1. Okay. Apakah maksud pancaran termayun? Senang kata, okay, boleh cari sendiri. Okay, pancaran termayun tadi adalah apabila elektron itu terkeluarlah daripada katot. Senang kata tu bila elektron itu bergerak. Okay, itu secara kasarnya lah. Kamu buat air sendirilah. Nyatakan ciri-ciri sifat sinar katot. Okay, ada banyak tadi kita tengok. Okay, nyatakan fungsi komponen tiub sinar katot yang berikut. Apa fungsi filamen pemana, apa fungsi katot, apa fungsi anode, apa fungsi screen pendaflor. Okay, ini tak ada. So, cari sendirilah. Okay, tapi ikut logik saya rasa kamu boleh fikirlah filamen pemanas ni adalah untuk memanaskan katot. Katot ini adalah membekalkan elektron. Okay, anode ini adalah supaya elektron bergerak daripada katot ke anode. Okay, screen pendaflor ini adalah menunjukkan keputusan dia lah. Okay, cari baliklah. Kamu buat ayat yang cantik. Saya tak boleh bagi kamu ayat cantik lah. Okay, kamu cari sendiri. Okay, buat satu ayat yang cantik. B. Mengapakah sebuah tiub sinar katot perlu dalam keadaan vacuum? Okay, kenapa? Dah cakap tadi dah. Okay, untuk mengurang supaya elektron tadi tidak mengayon apa-apa molekul kat luar. Okay, dan menyebabkan dia kehilangan tenaga. Aku tanya, aku jawab. 3. Apabila alur elektron bergerak dari katot ke anode di dalam sebuah tiub sinar katot, nyatakan jenis gerakan alur elektron. Okay, jenis gerakan. Okay, maksudnya kat sini saya cuba faham ya. Bergerak lurus sajalah kan apabila alur elektron bergerak dari katot ke anode. Okay, ini jenis gerakannya adalah halaju tinggi pun boleh. Okay, ataupun bergerak lurus pada halaju yang tinggi. Okay, bergerak lurus pada halaju yang tinggi. Okay, B. Penukaran jenis tenaga. Okay, dah tengok tadi dah. Saya dah terangkan tadi sebelum ni. Kat sini pun dah ada dah. Okay, hubungan antara voltan lampau tinggi dengan halaju elektron. Okay, ini cari sendirilah. Apabila elektron bekalan kuasa voltan lampau tinggi 800 volt disambungkan. So, kat sini kita ada V sama dengan 800. Okay, matahari yang kita tahu berapakah halaju elektron itu. So, kita suruh cari Vmax. Okay. Okay, apakah kesan ke atas halaju elektron jika beza kupaian digandakan sebanyak 4 kali? Okay, kat sini kita tengok apakah kesan ke atas halaju itu jika beza kupaian digandakan sebanyak 4 kali. So, kalau kamu tak tahu nak buat apa, so, kamu gantikan rumus ini. Okay, pakai rumus ini. Kamu gantikan V ini, okay, tadi 800 kan? So, gantikan 800 itu sebagai 4 kali ganda. 800 kali 4 lah. Okay, 800 kali 4 kamu gantikan dalam V ini. So, kamu tengok, kamu bandingkan nilai yang kamu dapat untuk soalan yang pertama dia ni. Okay, berapa halaju elektron Vmax dia, dan kamu bandingkan nilai yang kamu dapat lepas kamu gantikan 800 darab 4. Okay, soalan macam ni memang kamu kena buat macam tu lah. Okay. Okay, so seperti biasalah saya pun terlupa. Okay, hari tu saya pun tak bagi kamu. Okay, so sila tulis soalan of the day. Okay, question of the day. Okay, sila tulis definisi hukum Kepler 1, 2 dan 3 dalam ruangan komen. Okay, berikan definisi hukum Kepler 1, 2 dan 3. Hukum Kepler ni adalah bab 3 tingkatan 4. 3 tingkatan 4. Okay, so boleh tengoklah apa dia hukum Kepler 1, 2 dan 3. Okay, tulis dalam ruangan komen. Okay, tulis jawapan ini jangan lupa tulis nama dan juga kelas lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih.